dengan berbasikal dan juga sektor pelancongan masih lagi mengekalkan ukhuwah kita sama dengan Malaysia, tapi ini dalam skala yang lebih besar. Dalam daripada yang meliputi negara-negara ASEAN. Kita ada cakap ini berkenaan dengan satu lagi program yang diajukan juga bersama dengan orang kata kalau di KL ini ataupun di Kuala Lumpur, ada hari yang mana hari tersebut diisytiharkan sebagai hari bebas kenderaan, KL Morning Free Car. Jadi hari ini kita akan bercerita bersama ataupun kita bersama-sama dengan Presiden Kelab Berbasikal ASEAN 1ACC, iaitu si Teba, dan juga bersama dengan kita Dato' Naim Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Pagi Bebas Kenderaan. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera, salam satu ASEAN. Wow. ASEAN. Salam sejahtera, salam satu ASEAN. Okey, Cik si Teba, Yes. ya. Mungkin secara ringkas kita cerita sikitlah berkenaan dengan 1ACC ini. Okey, 1ACC adalah official cycling club dan entities of the ASEAN Cycling Club dengan ASEAN Secretariat. Kita banyak event yang kita made to event promoting love peace, love humanity and love unity dalam program One ASEAN Peaceful Cycling Tour. So event ini kita akan adakan di seluruh negara-negara ASEAN dan kita telah pun adakan di 8 buah negara, dan kita di Malaysia kita akan dilangsung pada 3 hari bulan September 2017 di KL Car Free Morning. So event ini adalah official event of the ASEAN dan seluruh negara ASEAN akan mengambil bahagian dalam event ini, dan dengan bantuan Wisma Putra, DBKL, Multi Green Events, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Ministry of Tourism and Culture Malaysia pada 3 hari bulan September 2017 7 pagi. Untuk event ini officially kita akan official dan flag off by Menteri Pelancongan Malaysia Datuk Seri Nazri, dan katakan kita akan sambut 50 tahun gabungan ASEAN di Malaysia. Inilah satu-satunya peluang untuk semua rakyat Malaysia yang berminat basikal dan running, kita boleh join dalam KL Car Free Morning dalam 3 September dalam program sambutan 50 tahun gabungan ASEAN, One ASEAN Peaceful Cycling Tour in Malaysia. So event ini adalah semata-matanya percuma. Yes, percuma saja. Sekiranya peserta dia ingin dapatkan official t-shirt tu, dia kena buat online registration. Dia buat kos dalam RM35 macam itu sajalah. Dan ini peluang yang katakan sesekali saja akan ada di Malaysia, sebab event ini akan datang ke Malaysia selepas 10 tahun saja lagi. Ini kali pertama di Malaysia ASEAN official event, dan 10 tahun akan datang baru akan ada di Malaysia. So diminta yang peserta-peserta yang berminat basikal dan running itu sila join official ASEAN event. Seluruh ASEAN akan ambil bahagian, dan Datuk Seri Nazri akan officialkan event ini. Kalau tak 10 tahun akan datang baru dapat join. Yes, 10 tahun. Okey, Dato', diadakan juga bersama dengan KL Morning Free Car. Jadi pada masa sama juga ia menggalakkan agar ialah penggunaan basikal ataupun yang tidak melibatkan kenderaan menggunakan bahan cemari. Pada masa sama juga meningkatkan sektor pelancongan, khususnya mereka yang datang ke ibu kota ini. Ya, bagaimana Dato' impaknya ke situ? Ya, terima kasih Ridwin, Syuaidah. Saya ucapkan tahniah pada si Teba kerana sebagai Kelab Berbasikal 1H ASEAN telah dapat bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan juga pihak-pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, dan juga pihak penguasa DBKL, dan juga kita punya Kementerian Luar Negeri dan bersama dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk melaksanakan program seperti yang telah disebutkan. Pagi Bebaskan Kuala Lumpur ini telah dilaksanakan lebih kurang dalam 75 kali. Setiap bulan 2 kali. Dan mula tahun 2013 dengan kerjasama daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan ditaja oleh OCBC Bank. Jadi kita tujuan utamanya adalah perpaduan. Kita tidak boleh ambil mudah, ambil ringan perpaduan. Kita kena memupuk, kita kena kerja supaya untuk membina perpaduan di dalam negara kita. Dan sekarang ni kita lanjutkan ke perpaduan ASEAN.
lagi besar skala. Yang keduanya gaya hidup sihat. Kita nak rakyat Malaysia bila capai negara maju, badannya sihat, akal mindanya cergas, jadi negara itu maju, rakyatnya pun maju. Yang ketiganya, kita nakkan ikatan keluarga, kemesraan, family bonding yang dapat diwujudkan melalui acara ini. Dan keempat, dah dibuat tiga-tiga ni, kita selamatkan alam sekitar kita. Kita less carbon emission, kita gunakan tidak membakar petrol dan sebagainya. Jadi ini semua matlamat ini sesuai dengan semangat ASEAN. Kerana semenjak ditubuhkan 50 tahun dulu, dan Malaysia telah dapat mengadakan ASEAN Economic Community semasa kita jadi pengerusi ASEAN. Dan ini kita kena cerminkan atau kena laksanakan, nak menunjukkan semangat perpaduan ASEAN itu. Sebab ASEAN sekarang ni setelah 50 tahun merupakan hanya neighborly ataupun negara-negara serantau yang tidak ada a proper ASEAN community. Satu komuniti ASEAN yang mempunyai satu visi sebagai satu komuniti 625 juta orang. Bagaimana kita nak menyatupadukan mereka untuk membangun ekonomi mereka, untuk memberi kebahagiaan kepada rakyat di semua negara lah dalam ASEAN ini. Betul-betul. Kepada Cik Si Teva sendiri, bagaimana sekarang ni penganjuran untuk aktiviti berbasikal ni? Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni, aktiviti basikal ni memang dah macam cendawan lepas hujan tumbuh kan. Jadi apa sebenarnya membezakan aktiviti berbasikal ni untuk memastikan orang ramai mahu menyertai aktiviti ni? Kalau kita tengok ini kita more to promote cycling tourism, kita for safety ride. So dalam itu ini bukan competition, so ini fun ride. So semua boleh menyertai, dan katakan kalau kita population cycling tourism dan sektor fun ride dengan berbasikal ni, kalau di ASEAN ni sekarang sedang meningkat, banyak meningkat. So satu-satunya insentif yang kita ambil, ONECC ambilnya untuk kita nak mempromosikan cycling tourism di seluruh negara ASEAN. Dan kita boleh membangunkan sektor local cycling tourism juga. Banyak yang boleh kita bawa kepada, menunjukkan kepada negara-negara ASEAN, bukannya negara ASEAN saja. Sekarang kita ada ASEAN Plus 3, China, Japan, Korea juga akan menyertai kita 3 September. Dan bukan dia saja yang kita recently kita dapat, Bangladesh, India juga akan menyertai kita. Dia berminat cara-cara ASEAN buat. Dan yang especially kalau kita tengok Malaysia, kalau kita tengok Malaysia, kita ada Malaysia Discovery by Bicycle. Dalam ASEAN kita Malaysia saja ada buku itu. So kita jangka Malaysia adalah satu negara selamat untuk kita berbasikal. So itu yang kita fikir, peluang yang terbaik kita boleh berbasikal di KL City, main city. Kita boleh lari dan kita boleh berbasikal. Berapa jarak yang akan dilalui oleh basikal ini, dan juga laluan yang dilalui itu di mana? Sekitar Kuala Lumpur. Laluannya lebih kurang dalam 7 km setakat ini. Saya juga difahamkan akan dapat 10 km lagi, dan 11 km akan dipanjangkan oleh DBKL dan Multigreen dalam kerjasama mereka. Dan kita boleh melalui, tak salah saya, dengan KLCC semua, Sogo, main city, dataran Merdeka. Inilah satu-satu peluangnya, katakan foreigners untuk dia orang enjoy kita punya environment di KL Car Free Morning. Dari segi kerjasama yang diberikan oleh pihak DBKL itu sendiri, Datuk, bagaimana? Ialah dengan penutupan jalannya, laluan, keselamatan logistiknya bagaimana? Ini untuk menjamin keselamatan kepada para peserta semua, sama ada dalam negara ataupun daripada luar negara. Dan laluan 7 km yang Teva cakap tadi itu akan melalui Jalan Raja Laut, Jalan Teguh Abdul Rahman, Jalan Dang Wangi, pergi ke Jalan Ampang, masuk ke Jalan Sultan Ismail, pergi ke Jalan P. Ramlee, melewati iconic buildings, bangunan Sultan Abdul Samad, Dewan Bandaraya, kita ada bangunan komersial, bank-bank, bangunan perdagangan, KLCC. Jadi kita lalu ke di Saloma Bistro dan sebagainya. Itu merupakan bangunan-bangunan bersejarah, dan ia merupakan satu laluan yang menarik, di mana di dalam bandar-bandar yang sibuk seperti Kuala Lumpur tak ada peluang
orang dapat menggunakan laluan sebegini tanpa kenderaan. Yalah, kalau lalu pun ada bas ke apa, nampak separuh je bagi lalu. Okey. Tempo sebab difahamkan 7 hingga 9 pagi. 7 hingga 9 pagi. Berbasikal ni ada waktu dilanjutkan ke ataupun sama juga 7 ke 9 pagi? Dia memang 7 sampai 9 pagi dia, dan dia bukan berbasikal saja. Siapa yang tak ada basikal boleh berjalan. Dia boleh berlari, dia boleh rollerblade, dia boleh skateboarding. Dia semua acara yang tidak berenjin. Tapi kalau dia bateri boleh juga. Bateri boleh. Bateri boleh. Yang penting bukan berenjin yang mengeluarkan asap yang mencemarkan udara, itu yang tidak digalakkan lah. Tak boleh. Terakhir sekali lah daripada Cik Siti Eba, macam mana sebenarnya orang ramai boleh bersama-sama untuk mungkin ada laman web ke? Ya, kita ada laman web kita untuk membuat live online registration, boleh melalui www.oneasiancyclingclub.org ataupun melalui Facebook kita pun ada One ASEAN Cycling Club. Dia officially semua peserta Malaysia kita jangkakan ramai. Di Malaysia kita akan dapat ramai peserta, jangkakan maksimum kita boleh dapat 5,000-7,000 peserta di Malaysia, sebab biasanya itulah yang average yang di Malaysia. Sebab kalau katakan seluruh negara ASEAN, kita event ini kita start daripada 30 orang masa kita buat dekat Thailand. Lepas tu bila kita sampai ke Indonesia kita dapat 4,000 orang. Banyak. Di Vietnam tu 1,000 lebih orang. So kita nak pecah rekod ni Malaysia ni. Kita cuba nak pecah rekod. So ini event free saja. Semua diminta menyertai. Bawa keluarga sekali. Ini adalah hari untuk bersama keluarga jalan di main road Kuala Lumpur. Sebenarnya 7 km, boleh basikal dan banyak-banyak aktiviti yang seperti Dato' Naim yang tadi umumkan. Jom kita menyuarakan, kita love peace, love humanity, love unity untuk ASEAN. Kita bergabung untuk keamanan ASEAN dan negara kita. Baik. Terima kasih Saudara Siti Eba dan juga Dato' Naim Muhammad bersama kami juga. Kita harapkan pecah rekod. Yes. Juga bersempena dengan Sukan SEA 2017 nanti di Jabatan Negara-Negara ASEAN. Sekali lagi terima kasih kerana bersama kami.